أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسير ولا تعسر وتمم الخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang mubarak ini kita menghadapkan perkongsian dalam kitab Zainul Talib, ya, Zainul Talib, soal jawab tentang ibadah, tentang Islam, iaitu berhubung ambilan daripada kitab Mutala'ah Badrin ataupun Fathul Qarib. InsyaAllah pada pagi ini kita dah masuk 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Bersamaan hari ini 1 Desember 2020, InsyaAllah. Sambungan yang semalam berhubung tentang hukum Islam. Hukum Islam itu dibahagikan kepada 7 bahagian. Akan dijelaskan. Pertama dinamakan hukum wajib ataupun fardu. Yang kedua dinamakan hukum sunat. Ya. Amalan-amalan sunat. Sunat ini banyak, ada sunat ab'ad, sunat hay'ah, ya. Dan sunat muakkad, ya. Kemudian yang ketiga ni dinamakan hukum haram. Haram melakukan kerana sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya hukum makruh. Ya, makruh bila kita melakukan menyebabkan makruh dalam pelaksanaan amalan kita pun. Kalau kita melakukan mengurangi, ya, makruh mengurangi ganjaran ataupun pahala kita. Yang kelima namanya mubah. Perkara yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan. Yang keenamnya sah. Amalan itu sah ataupun jika kita melakukan perkara rukun-rukun sembahyang, ya, dengan cukup lengkap, rukun qauliyah dengan betul, rukun fi'liyah dengan betul, rukun qalbiyah dengan betul, maka diterima sembahyang tersebut. Andainya ada kekurangan, kecacatan, maka itulah sebabnya sembahyang kita ditolak. Dinamakan yang ketujuh hukum batal. Baik. Apa dia yang dikatakan wajib itu? Soalannya, apa dia yang dikatakan wajib itu? Wajib ialah sesuatu yang mesti dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala ataupun ganjaran. Jika ditinggalkan mendapat dosa. Seperti mengerjakan sembahyang 5 waktu. Tak boleh tidak, mesti dilakukan. Ya, kecuali mereka yang uzur syar'i. Uzur syar'i bagi wanita. Disebabkan haid, ya, datang tiap-tiap bulan. Bagi wanita yang bersih, maka hendaklah melaksanakan sembahyang 5 waktu. Istilah qada tidak ada. Ya, istilah qada tidak ada. Maka bagi perempuan mesti dilakukan kalau dia tidak kedatangan haid ataupun kedatangan nifas. Bagi perempuan yang bersalin itu. Bagi lelaki tak ada. Sebab lelaki tak ada haid, tak ada nifas. Kecuali disebabkan alfa, lupa, ataupun sebabkan perkara-perkara yang
boleh diterima kerana dia tidak meninggalkan itu bukan disengajakan. Dia misalnya istilahnya dia tidur khairullah, pukul 11 dia tidur kerana letih sangat buat kerja, ya tak? Tidur-tidur, terbangun, lena tak ada yang gerakkan, terbangun pukul 4.30 ataupun pukul 5, dah masuk waktu asar. Maknanya zuhur dia sudah tertinggal. Maka itu maknanya dinamakan adalah boleh diqada disebabkan keuzuran yang dia tidur kerana bangun waktu yang ditidur sebelum waktu zuhur dan dibangun habis waktu zuhur. Walau bagaimanapun ulama mengatakan wajib faur. Wajib segera qada, jangan dilengah-lengahkan qada. Segera qada. Sebab itu ini bagi lelaki. Bagi perempuan juga. Tetapi perempuan istimewaannya kalau dia tak sembahyang disebabkan uzur, kerana uzur syar'i itu. Tapi kalau tidak uzur, hukumnya juga melakukan wajib. Itu dinamakan fardu. Ya. Fardu ataupun wajib. Sembahyang fardu. Puasa Ramadan misalnya. Ya. Itu perkara yang fardu, mesti dia lakukan. Tak boleh tidak. Dia. Bulan Ramadan dia gistrik. Tak ada istilah gistrik. Ya tak? Ada. Kecuali dia terlupa. Ini sebab benda-benda yang perkara ni kadang-kadang dalam puasa pun kita lupa. Kita termakan duit. Bila makan tu, itu hadiah Allah Ta'ala. Jangan tidak batal pula. Kerana terlupa. Jangan pura-pura lupa. Itu lain pula. Ya. Ataupun waktu dalam sehari. Semalam itu, 5 waktu. Baik. Apakah perbezaan di antara wajib dengan fardu? Ni kita nak tahu. Wajib dengan fardu. Perkataan wajib dan fardu sama saja. Maksudnya, kecuali dalam bab haji. Perbezaannya, haji ini kalau mampu. Bila disebut dia, orang wajib dikehendaki pergi haji itu ada syarat. Ya. Satu syaratnya cukup keuangannya. Itu kalau haji. Cukup keuangannya. Untuk pergi dan balik. Dan untuk yang ditinggalkan. Keduanya, orang pergi haji mesti sihat tubuh badan. Kalau dia sakit pun susah juga. Itu sebab minta kebenaran daripada Jabatan Kesihatan. Ni. Maknanya ada kebenaran pasti, ya, sihat. Sampai sana sakit tu lain cerita. Sihat tubuh badan, ya. Maknanya ketiganya aman perjalanan pergi dan balik. Ni sekarang masa ini memang taklah dikehendaki ataupun pergi menunaikan ibadah haji kerana keadaan, ya, iaitu COVID-19, ya, PKP, PKPB. Ini tidaklah di sini, seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, ya, berlaku, ya, PKPB, PKPB, ya, ini seluruh dunia. Maknanya seluruh dunia tidak membenarkan untuk kita menunaikan ibadah haji, ya, ataupun umrah. Hajilah ni. Jadi ini taklah dikatakan wajib nak pergi sebab keamanan yang tak ada. Ada kenderaan pergi dan balik. Ni pergi, kenderaan balik tak ada pun tak boleh juga. Ya. Jadi syarat-syarat ni, pertama keuangan dia. Belanja pergi dan balik dan belanja yang tinggal. Kedua, ya, aman dalam perjalanan. Ketiga, sihat tubuh badan si orang nak menunaikan haji itu. Ya, aman perjalanan. Jadi, yang keempatnya dalam keadaan selamat. Ya, aman seterusnya. Baik. Kemudian, berapa bahagian fardu? Fardu terbagi kepada 2, iaitu pertama diimamkan fardu ain. Kedua dinamakan fardu kifayah. Fardu ain untuk melepaskan diri kita. Itu nama fardu ain. Sembahyang 5 waktu. Itu fardu ain. Menunaikan bagi lelaki, menunaikan solat Jumaat. Itu fardu ain.
dalam keadaan aman, sentosa. Ni kalau ada PKP ni sekarang pun memang dibolehkan ya. Ya sekurang-kurang. Itu fardu ain. Individu itu. Ya. Sebab itu kalau kita nak musafir pun, kalau dalam perjalanan ke dalam negara aman, tidak ada jangkitan-jangkitan, kita musafir pun kalau hari Jumaat kita kena tolak sebelum sebelum terbit fajar shadiq, maknanya sebelum subuh. Kita kena tolak daripada tempat kita untuk musafir ke mana. Barulah kita boleh jamak. Tapi kalau tidak, mesti kena singgah di mana juga masjid lokasi yang kita boleh jumpa kalau kita pergi setelah azan ataupun setelah menunaikan sembahyang fardu subuh. Perjalanan musafir itu tetap, tapi hari Jumaat kena cari lokasi mana masjid kita kena sembahyang. Ni sebab ini fardu ain bagi individu lelaki. Perempuan tak. Ni lelaki. Perempuan hanya dinamakan fardu ainnya sembahyang 5 waktu sahaja. Dia tak apa, dia boleh jamak, boleh qasar, tak masalah. Lelaki ni kalau Jumaat kena faham. Kalau kita hari Jumaat kena bertolak sebelum subuh. Barulah kita boleh jamak. Ya. Tapi kalau kita bertolak lepas solat subuh, mesti kita cari masjid untuk kita lokasi kita menunaikan sembahyang Jumaat. Ni kena awal-awal lah. Ya tak? Kadang ni. Baik. Itu dia fardu ain untuk individu. Itu fardu ain. Tak boleh tidak. Sembahyangnya 5 waktunya, puasanya begitu juga. Ni. Manakala dia bukan fardu kifayah. Istilah dulu, satu buat lain tak payah. Itu fardu kifayah. Makna fardu kifayah menguruskan jenazah, itu fardu kifayah. Ya. Menyelesaikan urusan-urusan, itu fardu kifayah. Amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, jadi ini kita kena faham tentang fardu kifayah. Jangan pula jenazah si fulan tu mati kita tak peduli, jangan. Ini kerjasama kita, itu nama fardu kifayah. Dalam satu kampung, satu Korea, mesti melakukan solat berjamaah. Jamaah di rumah tak ada, jamaah di surau ataupun di masjid. Kalau ada yang buat jamaah walaupun 2 orang, imam dengan Bilal, lepaslah semua. Ni PKP, ya tak? Berapa bulan kita imam Bilal 2 orang. Lama-lama imam Bilal Nuja 3 orang. Ada. Sekarang dah alhamdulillah lah, sikit-sikit boleh. Ya. Lepas fardu kifayah ada solat berjamaah. Dalam keadaan fenomena hari ini yang kita menghadapi PKPP. Yalah. Ini dalam keadaan yang rongsing, ada keadaan yang darurah namanya. Maka boleh melepaskan sekurang-kurang ada 2 orang berjemaah di masjid. Sekarang memang di masjid dibolehkan kecuali ada sebab-sebab tertentu langsung ditutup. Ya. Mungkin ada jangkitan-jangkitan. Telah dibersihkan boleh lagi ya di masjid ataupun di surau ni. Baik. Itu nama fardu kifayah. Fardu ain sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap diri seseorang Islam yang akil baligh. Kewajiban yang tidak terlepas tanggungjawab diri seseorang kecuali dirinya sendiri yang mengerjakannya, seperti mengerjakan sembahyang 5 waktu dan puasa di dalam bulan Ramadan. Tak boleh ya. Apa dia dengan fardu kifayah? Ulama mengatakan dalam hukum ini fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang akil baligh. Kewajiban tertanggung bersama. Dan jika kewajiban itu dikerjakan oleh sebahagian daripada orang Islam, maka terlepaslah ia. Ya, dan kalau sembahyang ada berjemaah 2 orang tadi, lepaslah. Tapi di masjid, jangan di surau, jangan di rumah. Rumah enggak boleh. Di masjid. Ya. Jadi tempat kita selalu berjemaah di masjid dan di surau, maka boleh. Ya, sebahagian daripadanya. Ada dah melakukan, tak apa. Maka sekian orang Islam menanggung dosa kalau dah ada
solat berjemaah. Jangan main-main. Tu. Pak tu kena ada lah. Tok Syiah dengan Bilal pun cukup. Tok Syiah, Bilal, imam. Cukup. Ya, asal ada berjamaah. Usalli pada zuhri arba'a rakaatin imaman. Ada lillahi ta'ala. Usalli pada zuhri arba'a rakaatin makmuman. Itu yang dikehendaki. Tu. Apa dia katakan sunat? Itu selesai tentang fardu, tentang fardu kifayah, fardu ain. Tu. Sekarang kita masuk. Apa yang kedua dia? Apa yang dikatakan perkara-perkara yang sunat? Perkara yang sunat ialah sesuatu yang digalakkan oleh agama supaya mengerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahalanya, dan jika ditinggalkan mendapat dosanya. Tidak mendapat dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Seperti mengerjakan sembahyang hari raya. Dia hari raya je. Hari raya sembahyang ramai berjemaah je tak? Banyak amalan-amalan sunat. Ya. Sembahyang gerhana, bulan gerhana, matahari. Ya. Ini yang sunat-sunat ni. Jadi sembahyang banyak ni. Sembahyang tasbih, sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang awabin, sembahyang istigharah. Ini perkara-perkara yang sunat. Kita lakukan, kita mendapat pahala. Inilah dinamakan overtime. Ini yang dikatakan, kita buat amalan semua tu dapat. Allah akan balas. Semuanya Allah akan balas. Itu dinamakan overtime kita. Macam orang kerja lah. Patut dia balik pukul 4. Ya tak? Tapi tambah lagi. Ini kalau kerja di kilang, ya. Dia ditambah lagi. Dapatlah dia beri allowance. Kita dengan Allah begitu juga. Allah kira semua. Ya. Sebab itu kita ada malaikat. Kita ni ada security yang setia. Setiap manusia yang lahir kat dunia ni, Allah dah sediakan security yang setia. Yang tak boleh membohong langsung. Iaitu roket dan hati. Yang belah kanan menulis kebajikan kita. Belah kiri menulis kesalahan kita. Tapi kalau kebajikan baru niat dia, innamal a'malu binniat, belum amal dia tak ada, niat dia dah Allah catat. Allah dah bagi ganjarannya. Allah. Itu sebabnya Allah adalah hakim yang paling adil. Ini dinyatakan dalam surat ini. Ya. Jadi dicarakan ini hakim yang paling adil. Tak ada lagi hakim kat dunia yang paling adil. Belum tentu lagi adil. Tapi hakim yang Allah kurniakan kepada kita. Allah yang beri kepada kita. Setiap apa semua dicatat oleh Allah akan diberi ganjarannya. Itu hakim Allah yang paling adil. Tu. Allah suruh pula kita minta kepadanya. Itu yang sunat. Apa pula yang dikata sunat-sunat dia kita lakukan, semua dapat pahala. Apa pula yang dikatakan perkara yang haram? Jadi dalam ibadah kita, hukum-hukum Islam. Perkara yang haram, sesuatu yang mesti ditinggalkan. Jika ditinggalkan, kita dapat pahala. Jika dikerjakan, kita akan mendapat padahnya dosa. Apa dia? Seperti mencuri, merompak, menyakiti hati orang, mengumpat. Ya, itu perkara yang haram. Kena kita jauhi. Jangan kita mulakan perkara yang kecil-kecil. Seperti ambil rasuah, makan rasuah, bagi rasuah. Itu nyata. Ya tak? Makan harta benda orang, ambil perkara-perkara. Ini betul. Ya. Ini kita kena jaga. Semua kita jaga. Sebab amanah Allah Ta'ala kita kena jaga. Kalau kita misalnya contohnya, kita jadi ahli jawatan masjid, jawatan kuasa masjid. Jangan mentang-mentang kita ahli jawatan kuasa masjid, kita boleh ambil benda-benda di masjid bawa balik. No. Walaupun pen, walaupun apa saja, benda yang hak masjid itu hak Allah Ta'ala. Oi, aku ahli jawatan kuasa, aku boleh ambil lah. Aku boleh bawa balik. Aku boleh gunakan. Apa saja. Bila orang wakaf, impakkan untuk masjid.
sama ada kursi, meja ke apa saja. Ini kadang-kadang orang tak faham. Tengok tak pakai dah, bawa balik dah. Jangan. Ya. Kuapet misalnya. Ya. Bawa balik dah. Orang dah tak pakai dah. Kita minta izin ahli jawatan kuasa kalau kita nak bawa balik. Kalau tak pakai betul. Ataupun kita kalau ambil, alhamdulillah, setengah-setengah masjid, dia tengok mana surau-surau di bawah dia. Tengok kapet masjid tu tukar baru. Dia tengok surau-surau yang kekurangan. Dipasang kat surau-surau. Ini pujuk amanah. Ni jawatan kuasa jadi jawatan kuasa ni susah juga kalau tidak ada sifat amanah. Ni. Sebab itulah kita jangan duit masjid diguna tak tentu. Sebab Allah punya. Bila serah untuk masjid, Allah punya. Kecuali duit masjid digunakan untuk program. Macam-macam program. Duit masjid digunakan untuk program. Duit surau. Ya, surau Jumaat misalnya. Ini penting. Kalau kita termakan, hukumnya haram. Haram. Akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Allah Rabbi. Jadi kita kena jaga. Keuangan itu orang letak apa nawaitu dia. Orang letak mesti untuk program masjid. Untuk membaiki masjid. Ya, apa sajalah. Tandas dia, apa ke. Jadi selesa orang solat berjemaah. Ada kadang-kadang masjid surau dipasang aircon. Orang sembahyang selesa. Betul? Tak? Itulah manfaat dia. Dia letak duit. Jadi tengok pergi masjid atau surau, sejuk masjid tu dah. Dia berpeluh-peluh pergi masjid tu. Tak? Jadi duit tu gunakan. Jangan pula duit tu gunakan untuk perkara yang guna walaupun jatuh kuasa. Jangan. Kita ala kadar gunakan. Jangan pula duit itu guna untuk kita meeting di luar daripada masjid. Kita buat satu program masjid, guna duit masjid. Buat lawatan misalnya guna duit masjid. Jangan. Ini sebab duit ini guna untuk memakmurkan masjid. Ya. Ataupun bagi penceramah-ceramah yang bagus, didengar oleh jamaah. Ya, jamaah tu mendengar manfaat ilmu pengetahuan. Itu salah satu. Jadi kalau kita gunakan yang salah, maka Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Sebab itulah kita takut akan disoal. Ya, Allah akan soal kita bila kita mati. Bukan senang menjadi jawatan kuasa masjid. Takut. Pegang duit tu takut. Yalah. Ya. Saya pun rasa takut. Mesti. Siapa nak terima duit tu. Bendahari kena sign. Kita kena sign. Lepas tu nak pulangkan duit. Misalnya kuliah-kuliah misalnya. Misalnya PKP ni. Dipulangkan balik duit tu kuliah-kuliah. Kena sign balik. Duit tu dah pulangkan. Ini amanah kena jaga. Sebab nanti Allah soal. Mat, kau makan duit masjid, Mat? Jangan. Ini bahaya, paling bahaya. Sebab itu, bila letak di masjid, hak Allah. Kita menggunakan hak Allah. Sangat bimbang. Sangat bimbang. Inilah kita khawatir. Persoalan Allah sangat besar kepada kita. Ya, itu. Baik. Apa yang dikatakan makruh pula? Makruh ialah sesuatu yang digalakkan oleh agama supaya tinggalkan. Jika dia tinggalkan mendapat pahala. Jika dikerjakan mendapat dosa. Itu perkara makruh. Seperti makan sesuatu yang berbau busuk. Itu makruh. Apa dia berbau busuk? Apa? Saya nak tanyalah. Tuan-tuan tahu. Apa perkara yang bau busuk? Bau busuk. Kita nak sembahyang kena gosok gigi tau. Kadang orang tak faham. Minta maaf. Dunia akhirat zahir batin. Kadang tak faham. Dia merokok. Lepas merokok dia sembahyang. Walauzubillah. Itu. Lepas makan. Kita ni bila lepas makan. Ya. Lepas merokok. Isap web. Sebagainya lah. Kena gosok gigi. Ulama mengatakan siapa yang gosok gigi. Dia punya ganjarannya 70 kali ganda daripada orang tak gosok gigi. Sedikit ganjarannya. Allah Rabbi. Ni kita khawatir. Sebab ni kadang-kadang orang tak faham. Ijma' ulama sekarang ni, ijma' ulama mengatakan sepakat seluruh Malaysia ni bahawa rokok hukumnya haram. Kalau dulu makruh, apa sebab makruh? Sebab makruh kerana dulu
Dia dinamakan rokok yang digunting sendiri, yang dilinting sendiri. Apa isinya? Saya tahulah. Sebab arwah bapa saya pun merokok. Ni rokok daun. Daun nipah tu dijemur. Dibuatnya, jadikan untuk pengikatnya. Lepas tu tembakau. Tembakau tu belilah satu tempat yang tanam tembakau je. Saya ingat tu, kalau di bagian Datuk tu, di Selekor satu Pekansari tu. Pekan. Ya, dia jual tembakau banyak. Tembakau. Macam-macam bentuk tembakau. Beli tembakau. Sampai satu tempayang beli. Beli simpan. Satu tempayang. Dulu tembakau bersih bukannya mahal sangat. Dalam RM5 tu dah banyak dah. Tembakau. Kemudian tu nak sedap lagi, bagi apa? Bagi cengkeh. Cengkeh pun tanam sendiri. Ni. Dulu orang dulu. Sekarang mana ada. Kalau nak benda yang boleh, sebab dia tak ada, dia tidak ada campuran lain. Dia ada tembakau, daun ataupun pakai kertas, daun. Daun yang buat tembakau tu, batu cengkeh. Nak lagi sedap, untuk pening dia kepala dia bagi kemenyan. Tu kemenyan. Kemenyan yang bau kemenyan tu, orang kalau nak tahu bau kemenyan tu, ambil bara, letaklah kemenyan tu. Baunya macam mana? Jadi dulu-dulu orang nak, bukan adalah juga yang buat ini tok bomo ya. Dia kata kemenyan tu guna untuk ngalau jin. Itu tak tahulah, wallahu alam. Katanya ni kisah tok bomo yang ada dia. Tapi kemenyan orang bakar macam bertahlil supaya suasana ataupun gaharu. Boleh. Tapi nawaitunya niat bukan untuk apa? Mengharumkan majlis tersebut. Seperti gaharu macam beli di Mekah apa tu, kita masak bau. Jadi suasana majlis tu seronok ya. Tapi kalau dilihat asap itu pergi menyampai kepada si mati, roh si mati, tu sudah bidah. Itu tak boleh pakai. Ya, itu boleh jadi syirik pula. Hati-hatilah. Jadi kita boleh guna yang benda-benda ni. Ini benda-benda berlaku ya. Sesuatu yang bid'ah dilakukan zaman Rasulullah tak lakukan, tapi kalau bid'ah itu memberi kebaikan, bid'ah li hasani, bukan bid'ah darurah. Li dorori, bukan li hasani. Seperti bid'ah apa? Kalau adakan talqin, zaman dulu Rasulullah memang tak ada talqin. Tahlil memang tak ada. Tapi wirid Rasulullah ada. Ada wirid lepas sembahyang tu ada. Tapi ini amalan ulama-ulama mengizinkan, boleh. Ya, kita jangan bimbanglah. Buat asal kalimat-kalimat yang mengingati Allah, kalimat-kalimat yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui marhaban, salawat, ini macam-macam. Inilah untuk kita mengingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu kita kerana untuk meriahkan suasana majlis, sama ada dengan tausyih, dengan qasidah, ya tak? Semua ni adalah manfaatnya. Ni ya, kecuali perkara yang makruh tadilah, rokok tadi kena ingat, bokok pun sekarang dihukumkan haram. Apa ya? Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Ni dapat pahala. Kalau kita lakukan, kita boleh mendatangkan dosa. Tu mendapat dosa. Tidak mendapat dosa? Tidak, dimakruh. Tidak mendapat dosa, tetapi suatu itu mengurangi pahala kita. Apa dia mubah? Mubah ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan, tidak mendapat, ya. Jika dikerjakan, tidak mendapat pahala. Dan jika ditinggalkan, tidak juga mendapat pahala. Seperti makan dan minum. Itu mubah, harus. Jadi kita ni ada dalam hukum Islam ni, harus. Kita nak makan boleh, kita tak makan boleh, kita nak makan nasi boleh, kita nak makan sarapan.
Itu terpulang kita mubah, harus. Ya. Kita nak buat kenduri, boleh. Kita tak buat kenduri, boleh. Itu harus. Ya. Harus saja. Kita nak. Jadi semua yang kita buat ni perkara yang harus. Maknanya harus kalau kita buat pun tidaklah mendatangkan apa? Kalau kita buat tidaklah mendatangkan dosa. Tidaklah mendatangkan pahala. Tapi ada faedah misalnya. Contoh, kita ajak orang makan. Kita belanja orang makan. Ya. Dengan kita ikhlas kita belanja orang makan, orang tu hilang daripada dahaga lapar dia. Jadi kita dapat pahala bersedekah. Beribakan. Malam Jumaat kita hantar makanan untuk jamaah di masjid atau di surau merasai nikmat makanan. Itu niat bersedekah. Itu pun dapat pahala. Adalah itu dinamakan mubah. Harus saja. Kalau kita nak buat, boleh. Tak buat pun boleh. Kita nak adakan, boleh. Tak ada, boleh. Ni. Hari Jumaat orang hantar pisang. Masjid-masjid surau ya. Kalau hari Jumaat, pisang. Ya, yang ada pisang. Ada juga dia. Kalau di masjid saya tu, kadang-kadang kalau dululah sebelum PKP ni, ada nasi lemaknya, ada yang hantar kek, ada yang hantar macam-macam lah. Ya, jadi orang lapar, tak sempat nak makan, ya. Jadi pergi ke masjid ada dah sedia. Orang tu niat untuk sedekah. Itu. Jadi itu perkara yang dibuat itu mubah, harus. Minuman, makanan itu harus. Ini benda-benda yang memberi manfaat kepada orang lain, ya. Baik. Itu dikatakan mubah. Yang kemudian apa yang dikatakan sah? Sah ialah sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna, mengikut syarat-syaratnya, mengikut rukun-rukunnya yang tertentu. Seperti sembahyang yang dikerjakan dengan berwuduk. Itu syarat. Orang nak sembahyang, orang nak mengaji Quran, ya, berwuduk. Ada wuduk. Syarat kita sah sembahyang pertamanya mesti ada bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Iaitu berwuduk. Ya. Itu syarat. Ambil wuduk. Itu syarat. Syarat orang nak kerja. Takkan orang demam nak kerja. Tak. Mesti orang sihat. Ya. Orang tu syarat. Mesti syarat. Ikut aturan-aturan yang tertentu. Dalam waktu yang tertentu. Seperti akad nikah. Ya, yang oleh wali, mesti syaratnya ada wali. Apa kalau kita nak nikah? Apa yang kita nak sedia pihak perempuan? Ini syarat-syarat ni. Pertamanya ada pasangan. Nak dinikah tu mesti ada pasangan suami, bakal jadi suami, bakal jadi isteri. Tu. Takkan nak laki dengan laki. Nah, walaupun laki itu lembut. Tak boleh. Ni yang laki tukar dengan pun tak boleh. Mesti lelaki dengan perempuan pasangan. Okey. Kemudian sebab perempuan mesti mengadakan wali. Wali ni ada bagi kepada 3. Pertama, wali apa? Wali mujbir. Ayah kepada perempuan tersebut. Mujbir. Wali mujbir ni kena ingat. Dia ayah kepada perempuan. Ini kadang-kadang minta maaf. Potong trip. Q dia. Tak boleh. Daripada ayah dulu. Ayah tak ada. Ganti dengan atuk lelaki. Atuk sebelah bapa. Kalau atuk ada. Ni. Kadang-kadang potong. Dia tak panggil atuk dia. Atuk dia ada lagi tapi dia tak panggil. Dia panggil abang dia, adik-beradik dia. Walau boleh. Tapi ikutlah adab namanya. Susunan. Kadang-kadang perempuan bila nak kahwin seronok sangat nak kahwin. Kira berunding aja adik dia jadi wali. Memang boleh. Tapi kita kena utamakan pertamanya wali itu adalah ayah dia. Itu nama wali mujbir. Maka yang lain itu dia namakan wali akrab. Yang hampir dengan dia. Itu penting. Yang ketiganya bila tak ada, wali mujbir tak ada, wali akrab tak ada, makalah
Di mana kan? Wali hakim. Boleh nikah. Misalnya. Wali hakim boleh. Ya tak? Boleh nikah. Dengan guna wali hakim. Di luar negara misalnya. Bapaknya tak boleh datang. Adik-beradik tak boleh datang. Mahramnya tak boleh datang. Ya? Boleh. Maka, atau surat kebenaran. Dia nak nikah. Ini perempuan. Lelaki no problem. Lelaki ni tak kisah. Dia nak kahwin seorang, kedua, tu terpulang. Tapi minta kebenaran. Di mana-mana pun kena minta kebenaran. Undang-undang negara kena kita ikut. Ni. Kan undang-undang negara kena ikut. Minta maaf. Kalau kita nikah di Malaysia, alhamdulillah. Kalau nikah di luar, kena hadapkan, laporkan kepada tempat kita tinggal. Barulah macam mana. Dia ada perundangan dia sendiri yang sudah ditentukan. Tu ya, boleh tak boleh bukan masalah. Bagi lelaki, bagi perempuan kena mesti walinya. Kemudian mesti mengadakan 2 orang saksi yang merdeka. 2 orang saksi yang merdeka. Mana merdeka? Saksi yang tidak ada, bukan daripada kalangan hamba-hamba ni, yang merdeka. Saksi biar didengar. Ya, boleh. Seeloknya walinya lah yang menikahkan. Seeloknya. Tapi kalau wali kata serah kepada juru nikah, maka juru nikah boleh menikahkan. Ni. Sebab itulah kena kita tengok. Ini undang-undang. Mesti kita. Itu syaratnya. Kalau orang menikah, syaratnya ada wali. Syaratnya cukuplah. Ni. Seperti puasa Ramadan misalnya. Syaratnya mesti tidak uzur. Apa tidak uzur? Bagi perempuan yang uzur syar'i, haid ataupun nifas, itu tak diwajibkan. Kerana wajib qada yang akan datang. Ni. Ini kena. Yang dikerjakan dengan tidak berniat pada waktu malamnya. Syaratnya mesti niat sebelum fajar. Lepas kita buka puasa terus niat untuk esok puasa. Boleh, tak masalah. Niat itu dilakukan di waktu malam. Sebab itu kita boleh berniat untuk sebulan. Awal esok nak Ramadan yang pertama, kita boleh niat untuk sebulan. Boleh. Tak ada masalah. Ikut mazhab yang ada. Kalau kita takut dikhawatiri, kita terlupa. Kalau kita dah niat sebulan, maka kita lupa malam itu nak niat, tak ada masalah. Teruskan je puasa. Jangan pula, aku malam tadi tak puasa, aku nak makan. Jangan. Sebab kita pasang niat. Ya. Membolehkan kita. Mubah. Membolehkan kita pasang niat untuk sebulan. Tapi syaratnya, malam pertama esok nak Ramadan. Malam pertama. Yang kedua, ketiga tak boleh dah. Itu mesti pasang niat tiap-tiap malam. Kalau kita lupa yang pertama. Okey? Boleh faham lah ya? Yang pertama kita kalau kita niat sebulan. Baik. Kemudian nak ceritakan apa dia mukallaf. Ni. Apa dia mukallaf? Mukallaf ialah orang yang dituntut supaya melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Ni mukallaf. Mukallaf ni artinya orang yang sempurna akal. Orang gila tak tuntut. Al-majnun tak tuntut. Ya. Jadi kita ni orang yang sempurna akal. Maksudnya pelajaran agama ni mesti kita wajib pelajari. Terutamanya tentang ibadah kita, sembahyang kita, syaratnya, semua. Kita kena pelajari sebab ini penting. Sebab semuanya dilakukan kalau kita tidak ada ilmu susah, tuan-tuan. Muslim Islam. Perlu ada ilmu. Kita perlu baca. Kita perlu belajar. Itulah ada pengajian-pengajian di masjid, di surau. Sangat penting. Sebab itu ada ruang untuk soal jawab. Ni pertanyaan-pertanyaan, apa yang batal, apa yang sembahyang. Sebab dalam sembahyang ini ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ni kena dibahaskan, dipahamkan. Baik. Apa dia syaratnya? Syaratnya ada 3. Pertama, baligh. Baligh ni sudah usia. Kalau lelaki biasanya baligh sekarang ni, lelaki pun cepat baligh dah. Cerdik dah memikirkan.
Kalau dalam Islam 15 tahun, maka melaksanakan mesti. Kalau perempuan 9 tahun. Ni 9 tahun. Kerana perempuan kena awal sebat. Bila perempuan itu datang haid, maka dia jadi balik namanya. Lelaki ini bila memikir. Biasanya lelaki apabila satu malam dia mimpi keluar air mani. Tu tandanya dia mimpi jumpalah siapa ke apa, tiba-tiba seronok dengan perempuan tu, dia tertengok ke gambar ke macam dalam mimpi tu, esok pagi dah apa dah. Dah keluar air mani. Mana keras kain yang dia tidur tu. Itu juga dan dinamakan tanda dia sudah balik. Balik ni maknanya fikirannya matang. Ya. Tu. Bukan balik apa? Fikirannya matang. Maka dituntutlah dia melaksanakan kewajipan, iaitu sembahyang 5 waktunya, rukun-rukunnya, apa semua kena belajar. Puasa begitu juga kena belajar. Baik. Yang kedua dia makan akal. Kalau orang gila memang tak tuntut, dia dah gila, al-majnun. Cakap tak tentu apa lah. Dia tak ada fikiran. Ataupun orang nyanyuk. Sebab itu dalam suratin summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tengok. Kemudian manusia ni walaupun sihat macam mana Allah jadikan sesangat baiknya manusia. Kejadiannya Allah produk yang paling baik, tapi manusia ni satu ketika nanti dia akan jadi orang yang paling lemah. Paling rendah martabatnya. Sebab apa? Dia tak mampu. Bila menjangkau umur 60 tahun, kadang-kadang 50 tahun lebih pun dah datang dah. Ya, terutama penyakit-penyakit ni. Ya. Tapi alhamdulillah yang tak terkena lah, yang kena biasa ni fitrahnya. Umur bila naik kepada 60 tahun, tu mulalah tu. Dia. Sebab kita pergi mana-mana, ya. Kita kalau bawa isteri kita, kalau kita berjalan, yang paling pertama orang tanya, berapa orang anak? Kalau umur berapa? Kalau umur dalam 30 tahun, 20 lebih tahun, akan ada soal berapa orang anak? Pasti. Itu pertanyaan orang. Orang tanya, berapa orang anak? Anakmu piro? Kata dia. Kedua, bila kita naik 60 tahun, apa soalannya? Soalan pertama apa? Soalan mula-mula, berapa cucu? Itu soalan. Berapa cucu kamu? Berapa orang dah? Kemudian bila naik 65 ke 70, dia akan tanya, apa ada? Sakit apa dah? Adakah sakit darah tinggi macam mana? Itu fitrah. Kereta pun rosak bila umur naik ke 30 tahun. Macam-macam. Ini manusia ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah jadikan manusia produk yang paling baik. Linnas ta'muru bil ma'ruf, kerana manusia ada tugasan mengajak kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, menegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini tugasan manusia. Dia tak bagi kepada makhluk yang lain kecuali kepada manusia. Itu gunanya akal. Baru akal yang waras wajib melaksanakan. Yang ketiganya, sampai seruan Islam kepadanya. Sekarang TV ada, internet ada, semua ada melalui program ni yang saya buat ni. Ni YouTube semua ada, ya. Jadi kita kena prihatin. Tengok apa benda-benda yang kita perlu pelajari. Sebab ni penting. Sembahyang kita kena elok. Laksanaan. Ambil uduk pun kena elok. Muka kena. Ini jangan ulur kaki je. Kita kena tunduk. Kalau kita tak mampu, kita ulur kaki, ambil lah apa cebok ke. Kita ambil cebok, kita basuh kaki kita pelan-pelan. Ini kadang-kadang dia usia ni, apa sebab kita tunduk pun tak boleh. Kita ada pingat. Ya, maksud saya ada pingat. Apa pingat? PJK, perut jauh ke depan. Bila nak tunduk, berat betul. Sebab itu di masjid-masjid, alhamdulillah, di masjid-masjid di Kuala Lumpur ni, ya, di mana tempat kita ambil uduk, ada apa? Ada tempat duduk. Mudah kita duduk. Kalau kita berdiri, kita bungkuk-bungkuk, kadang-kadang
air yang kita tu meletik kepada tangan kita tu, air yang kita wuduk tu jadi air mustakmal, tak boleh lah. Sebab itu kena perhatian, kena belajar. Menwuduk ni syarat sembahyang. Kita sembahyang tekuk wusuk macam mana, kalau syarat yang tak selesai, no. Tolak syarat. Kita ambil wuduk ni, kita tengok nawaitu kita apa. Basuh muka, ratakan semua. Basuh muka, basuh tangan. Sampai. Ini jangan gitu-gitu je. Dia basuh tangan. Maklumlah. Basuh tangan. Itu yang kita bila ada kursi duduk tu, kita ambil wuduk. Ada pipe. Itulah di masjid-masjid. Ada yang tak ada, kita kena rendahkan badan. Jangan sampai mercik. Kita kadang tak nampak mata kita bila mercik. Air tu yang pada tangan kita tu air mustakmal. Kita dah tak boleh dah. Tu kena belajar betul-betul. Ni. Ya, di mana tangan, kepala, sapu macam mana? Sapu depan boleh, sikit boleh. Ni sapu. Lepas tu basuh kaki, telinga ni sunat. Hidung ni sunat. Tapi adalah faedah dia. Kalau pagi-pagi kita, pagi-pagi keluar, kata ulama, kalau kita bangun daripada tidur, ya, kita kumur, sebelum kita wuduk, kumur, masukkan hidung, pancut. Sebab syaitan suka duduk di hidung ni. Syaitan duduk di telinga dia duduk. Syaitan, tu yang malas nak sembahyang, lihat sana, lihat sini. Tu. Sebab apa? Sebab syaitan ada ngacau kita. Kan tak? Khonas tu. Kita dengan wuduk pun, ada syaitan ngacau kita. Ada. Apa nama syaitan tu? Berwuduk. Kita wuduk tu lupa. Ini ulama Al-Imam Ghazali mengatakan, Walhan nama syaitan. Ada nama. Bukan. Syaitan pun ada nama. Walhan. Tak? Dia kacau kita. Dah ke tadi? Belum ke tu dah? Tu. Kita sembahyang. Jadi kita nak ambil wuduk pun kadang-kadang malas. Pacuk-pacuk itu je. Tak boleh. Itu syarat. Baik. Ya. Jadi kena faham. Baligh ialah orang yang sudah sampai umur usianya untuk menanggung jawab kewajibannya pada agama, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, semua kena. Ya, itu baligh. Kemudian tanda baligh. Tanda baligh bagi lelaki, tanda baligh bagi perempuan. Lelaki ialah apabila keluar air mani. Ya, kalau perempuan umur 9 tahun. Telah berumur 9 tahun. Lelaki 15 tahun. Ini segi ya, fitrah yang nyata. Tapi budak-budak sekarang umur 13 tahun pun, 12 tahun pun dah pandai main internet. Ni sekarang lagi tamadun, lagi muda, alam maya lagi tahu. Ya, ya tak? Budak-budak ni. Kalau kita tanya apa-apa benda ni dalam handphone kita, tanya dengan umur sesama saya, kalau dia tak berapa faham. Tapi kita tanya budak, Allah, umur 10 tahun pun dah tahu. Senang aja tu. Betul. Sebab dia prihatin benda-benda alam maya ni. Jangan main-main. Ya. Baik. Bagi perempuan, telah keluar air mani. Dia bagi perempuan. Telah keluar air mani setelah berumur 9 tahun. Telah datang haid atau mengandung setelah berumur 9 tahun. Itu sebab perempuan 9 tahun boleh mengandung. Ya. Rasulullah pun, Aisyah berkahwin dengan Rasulullah usia 9 tahun. Tidak berumur 15 tahun. Kalau lelaki 15 tahun, perempuan bukan. Apa dia mumayyiz? InsyaAllah kita akan datang sambungan ya. Setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang baik semuanya adalah limpah rahmat, ilham daripada Allah Ta'ala melalui kitab, iaitu Zainul Talib. Ya. Itu. Mudah-mudahan perkongsian kita mudah-mudahan akan datang kita sambung tentang apa dia mumayyiz. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Ya, aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.